Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita untuk minggu ini untuk PDPR Kafa untuk minggu ni PDPR Kafa untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan belajar bidang ibadah di bawah tajuk solat qasar. Sebelum ni ibadah kita dah belajar ibadah iaitu solat jamak. Sekarang ni kita sambung solat qasar. Okey, solat jamak itu apa dia? Jamak itu adalah menghimpunkan. Okey, solat qasar apa dia? Ini kita akan belajar lepas ni. Baik. Apa itu pengertian qasar? Baik, pengertian qasar. Pengertian qasar dari segi bahasa ialah memendekkan. Qasar qasar itu maksudnya memendekkan. Okey, apa yang dipendekkan? Nanti kita akan tengok. Baik, istilahnya apa? Dari segi istilah pula, qasar ini bermaksud memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu maksud qasar. Maksudnya kita memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu maksud qasar. Baik, apa solat yang 4 rakaat? Kita tengok. Okay, solat yang boleh dikasarkan tadi ialah solat 4 rakaat. Jadi kita semayang sehari berapa waktu? Ada 5 waktu kan? Apa dia? Waktu yang pertama solat zuhur, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Baik, daripada 5 solat ini, yang manakah solat itu? Solat ni yang bilangan rakaatnya adalah 4. Subuh berapa? 2. Okey, tak. Zuhur berapa? 4. Okey, asar berapa? 4. Maghrib berapa? 3. Isyak berapa? 4. Jadi solat yang boleh dikosarkan tadi kita belajar hanyalah 4 solat yang 4 rakaat. Jadi mana solat 4 rakaat? Zuhur, asar dan isyak. Jadi ini 3 solat ini sahaja yang boleh kita qasarkan. Apa qasar tadi? Boleh kita pendekkan kepada berapa rakaat? Kepada 2 rakaat. Okey. Ini syarat-syarat sah solat qasar. Apa syarat-syarat sah? Sah ni maksudnya nak memastikan bahawa solat qasar kita ini sah. Apa syaratnya? Yang pertama, bermusafir untuk tujuan yang baik. Yang pertama, nak pastikan bahawa solat yang kita pendekkan ini sah. Solat yang kita qasarkan, yang kita pendekkan ini sah. Yang pertama, kita mesti pastikan musafir kita itu dengan tujuan yang baik. Mesti tujuan yang baik. Apa tujuan baik? Takkan tak boleh tu? Bolehlah. Apa tujuan baik? Contohnya nak menghadiri mesyuarat kita bekerja, urusan perkahwinan, urusan ziarah menziarahi, itu semua tujuan yang baik. Okey, baik. Itu syarat yang pertama, musafir untuk tujuan yang baik. Syarat yang kedua apa dia? Jarak perjalanan melebihi dari 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah tu maksudnya apa? Maksudnya 89 km. 89 km. Maksudnya jarak perjalanan kita tu mestilah lebih daripada 89 km. Kalau kurang daripada tu, maka tak boleh kita nak pendekkan solat kita, tak boleh kita nak qasarkan. Tidak sah. Dia sah jika jarak perjalanan kita bermusafir itu lebih daripada 89 km. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dia, solat yang boleh diqasarkan hanya solat zuhur, asar dan isyak. 3 solat ini sahaja yang boleh kita qasarkan. Sebab kita dah belajar tadi di awal, yang boleh diqasarkan hanyalah yang solat 4 rakaat. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Baik, syarat yang keempat dia, niat qasar perlu dilakukan dalam takbiratul ihram. Macam biasalah dalam sembahyang tu. Sebab tu kita niat nak sembahyang tu, waktu itu jugalah kita niatkan qasar. Kita qasarkan solat kita itu. Nanti kita akan tengoklah lafaz niat untuk solat qasar. Baik. Yang kelima apa dia? Yang kelima, tidak boleh berimamkan dengan imam yang solat sempurna. Kita solat qasar, tapi kita nak berimam dengan orang yang sembahyang biasa. Dia tak qasar, tak boleh lah. Kita mesti berimamkan dengan orang yang solat qasar juga. Okey, tak boleh berimam dengan imam yang solat sempurna. Kalau nak berimam juga boleh, tapi kita tak boleh qasar lah. Kita sembahyang seperti biasa, ikut dia juga 4 rakaat pun 4 rakaat jugalah dia sembahyang. Tapi
sekarang ni kita belajar qasar. Jadi bila kita nak qasarkan sembahyang kita, kita tak boleh berimam dengan imam yang solat sempurna. Macam mana kita nak sembahyang? Kita sembahyang 2 rakaat, tapi dia imam 4 rakaat. Macam mana nak dapatkan? Tak dapatlah. Maksudnya kita habis dulu daripada imam. Tak boleh lah. Jadi sebab itulah kita tak boleh berimam dengan orang yang solat sempurna, sedangkan kita solat qasar. Baik, yang keenam pun dia masih bermusafir sehingga selesai solat yang dilakukan. Maksudnya kita sembahyang qasar tu kena pastikan bahawa kita masih lagi dalam musafir. Bukannya kita dah balik dah tempat kita. Tak, kita masih lagi dalam musafir, masih lagi dalam perjalanan. Maksud kita masih lagi dalam keadaan musafir. Bukannya kita dah pergi kemudian kita dah balik kampung dah, kita masih qasar. Tak. Qasar ini mesti dalam kita masih lagi dalam musafir. Yang ketujuh apa dia? Mengetahui keharusan. Ini kena tahu. Maksudnya kita tahu bahawa qasar ini boleh. Kita kena tahu kita boleh qasarkan solat kita bila kita musafir. Jadi syarat juga tu kita kena tahu bahawa kita nak mengqasarkan solat kita. Baik, yang ke-8 apa dia? Melakukan solat qasar. Kita kena buat solat qasar lah. Kalau kita nak qasarkan solat, kena solat qasar lah, jangan solat lain. Okay, baik. Maksudnya perkara-perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar sama je. Maksudnya perkara-perkara yang membatalkan solat jamak, perkara-perkara tu jugalah yang membatalkan solat qasar. Baik, yang pertama apa dia? Pemisahan terlalu lama antara dua solat. Maksudnya solat jamak dan qasar ni, kita jamak dan qasar ni kita sembahyang dua solat kan. Maksudnya zuhur dengan asar. Maksudnya bila kita dah solat zuhur, kemudian kita nak solat asar tu, sebelum kita solat asar tu kita berehat-rehat dulu lamanya, kita termenung, kita isap opok, kita minum, kita makan, lepas tu kita solat asar. Tak boleh. Dia tidak boleh terlalu lama pemisahan di antara solat zuhur dengan solat asar bila kita nak jamak qasar. Okey, bila kita nak jamak dan kita qasarkan, tak boleh. Maksudnya lepas kita dah sembahyang zuhur, contohnya kita buat jamak takdim, kita jamak takdim zuhur dengan asar. Maksudnya kita akan solat dulu zuhur. Bila dah selesai kita sembahyang zuhur, dah bagi salam, lepas tu kita terus bangun sambung solat asar. Itu tak boleh kita ada gap, ada ambil tempoh yang lama untuk di antara dua solat itu. Okey, yang kedua apa dia? Bermusafir kurang daripada 2 mahalah, tak cukup 89 km. Jadi batal lah, tak boleh. Maksudnya kalau kurang daripada 89 km, kita kena sembahyang biasa, sembahyang sempurna. Baik, yang ketiga apa dia? Bermusafir dengan tujuan untuk melakukan maksiat, tak boleh. Kita musafir lah, tapi musafir kita itu dengan tujuan untuk melakukan maksiat, maka tak boleh. Maka itu akan membatalkan solat jamak dan qasar kita. Okey, jadi kita kena pastikan musafir kita itu dengan tujuan yang baik. Okey, perkara yang batalkan yang terakhir, tidak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. Ustaz dah beritahu tadi, tak boleh kita berimam dengan orang yang solat sempurna. Kita nak sembahyang zuhur 2 rakaat, tapi kita berimam dengan imam yang solat 4 rakaat ke? Tak boleh. Macam mana kita nak berimam dengan dia? Dia sembahyang 4, tapi kita sembahyang 2 je. Maksudnya kita habis dulu daripada imam. Jadi sebab itu tak boleh kita berimamkan orang yang solat sempurna. Okey, baik. Itu sahaja untuk tajuk kita pada minggu ni, iaitu solat qasar. Solat qasar tu apa dia? Kita memendekkan solat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi syarat apa yang Ustaz terangkan, apa yang Ustaz jelaskan kepada kamu dapat faham. Jika ada apa-apa masalah, kamu boleh hubungi Ustaz lah jika ada persoalan. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.